Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minggu ini kita akan masuk tajuk yang baru dan tajuk yang terakhir untuk silibus tahun 3, pelajaran yang keempat, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Untuk minggu ini, kita akan mulakan dengan unit yang pertama, iaitu pengertian Isra' dan Mi'raj. Jadi sebelum kita mulakan unit yang pertama, saya akan terangkan serba sedikit mengenai Isra' dan Mi'raj. Okey. Firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Okey, ini merupakan ayat pertama dari surah Al-Isra'. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, dalam ayat ni, surah pertama surah Al-Isra', ayat pertama menceritakan mengenai peristiwa Isra' Mi'raj yang bermula daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa, di mana tempat kedua-dua tempat ini Allah memberkati sekelilingnya supaya kita dapat lihat tanda-tanda kebesaran yang Allah ingin tunjukkan. Okey, potongan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra' tersebut membuktikan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj bukanlah satu kisah yang karut atau rekaan semata-mata, tetapi ia adalah kisah yang benar dan tidak dapat disangka oleh sesiapa pun. Okey, ayat tadi menceritakan dan membuktikan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj tu adalah satu benda yang bukan rekaan, benar-benar terjadi sebab Al-Quran menceritakan perkara ataupun cerita-cerita yang benar, bukan cerita yang palsu, dan apa yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah satu benda yang rekaan ataupun kisah yang karut-mengarut. Maknanya kita kena percaya adanya peristiwa Isra' Mi'raj dalam sejarah Islam. Okey, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah telah berhadapan dengan peristiwa yang mendukacitakan. Okey, sebelum ni kita tahu Ustazah pernah cerita Isra' Mi'raj ni berlaku sebab pada satu tahun tu Nabi telah kehilangan dua orang yang Nabi sayang, iaitu isteri Nabi dan juga bapa saudara Nabi. Jadi tahun tu dikenali sebagai tahun dukacita. Okay, selepas bapa saudaranya Abu Talib pergi untuk selamanya, isteri baginda Sayyidatina Khadijah yang banyak membantu usaha dakwah baginda pula meninggal dunia. Pada satu tahun mula-mula pakcik Nabi iaitu Abu Talib meninggal. Kemudian selama beberapa bulan isteri Nabi pula Sayyidatina Khadijah pula meninggal. Okay, kematian kedua-dua insan yang amat baginda kasihi ini dan berpengaruh di kota Mekah pada ketika itu memberi kesan yang besar kepada baginda. Hal ini kerana orang kafir Quraisy semakin hebat menentang ajaran Islam, melakukan kezaliman ke atas baginda. Bila Nabi kematian isteri dan bapa saudara yang banyak membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam, orang kafir Quraisy ni makin berani buat macam-macam ke Nabi. Mereka makin berani menentang agama Islam sebab mereka tahu Nabi ketika itu dalam keadaan yang lemah dan tak ada orang yang kuat untuk menyokong Nabi. Okey, untuk merawat kedudukan baginda, Allah telah menjemput Nabi Muhammad SAW bertemu dengannya melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab satu tahun tu Nabi sangat sedih selepas Nabi kehilangan isteri dan bapa saudara pada satu tahun yang sama. Jadi Allah pun telah menjemput Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah melalui peristiwa yang dinamakan sebagai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, kita masuk yang pertama iaitu pengertian Isra' dan Mi'raj. Minggu ni kita akan belajar mengenai pengertian Isra' dan Mi'raj. Okey, pengertian Isra' dahulu. Daripada segi bahasa bermaksud berjalan pada waktu malam. Daripada segi istilah pula, perjalanan Rasulullah pada waktu malam iaitu perjalanan dari Masjidil Haram dekat Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey. Kamu kena tahu perbezaan di antara pengertian dari segi bahasa dan juga dari segi istilah.
Okey, pengertian mi'raj pula daripada segi bahasa maksud dia naik ke atas, daripada segi istilah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa dan ditemani malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Okey. Cuba tengok pada segi pengertian Isra daripada segi istilah cerita mengenai perjalanan Rasulullah juga, tetapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi kalau untuk Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa dan ditemani malaikat Jibril ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Okey, kena tahu beza nah. Kalau Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi kalau Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian yang dikenali juga sebagai tahun duka cita, maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Perjalanan luar biasa ini tidak mungkin dapat dilalui oleh manusia biasa tanpa izin Allah. Okey, maksudnya manusia biasa orang macam kita ni tak mungkin mengalami ataupun melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walaupun satu tahun tu kemungkinan kita berhadapan dengan pelbagai berita yang sedih. Okey, kalau siapa pernah tahu, siapa pernah dengar ada satu lagu mengenai Isra' dan Mi'raj. Lagu dia macam ni lah. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra'. Itu adalah salah satu lagu mengenai cerita mengenai Isra' dan Mi'raj. Okey, sekilas info. Okey. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri pertama Rasulullah. Beliau ialah sumber kekuatan Nabi, tempat Nabi mendapat kasih sayang, motivasi dan sokongan dalam misi dakwah baginda. Okey, Sayyidatina Khadijah ni merupakan isteri yang pertama. Nabi Muhammad SAW dahulu ada beberapa orang isteri. Okey, dan Sayyidatina Khadijah ni merupakan isteri yang pertama dan Nabi sangat sayang dekat Sayyidatina Khadijah. Sebab tu Sayyidatina Khadijah meninggal, Nabi berasa sedih. Selepas Sayyidatina Khadijah meninggal, barulah Nabi Muhammad SAW bernikah lain. Okey, yang kedua, Abu Talib, bapa saudara Rasulullah yang melindungi baginda daripada ancaman arak jahiliah dan golongan musyrikin Mekah. Bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib ni, dia seorang yang sangat berpengaruh, sangat hebat, sangat berani, dan beliaulah yang melindungi Nabi Muhammad SAW daripada ancaman orang kafir Quraisy dan juga daripada golongan musyrikin Mekah. Okey, itu sahaja untuk minggu ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.